Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kata al-Imam At-Tahawi rahimahullahu azza wa jalla, wal arsy wal kursiyyu haqqun. Adapun arash dan kursinya itu adalah benar. Sebab walaupun kita tak nak tengok kursi dan arash Allah, macam mana rupanya, macam mana bentuknya, tetapi dia dimaklumkan oleh Allah dan Rasul, maka kita percaya. Maka kita tahu memang ada kursi, ada makhluk namanya kursi, ada makhluk namanya arash. Kalau ikut asal mana arash ni, maknanya macam singgasana raja tu. Tapi adakah itu bentuknya? Wallahualam. Sebab dia adalah makhluk yang tak pernah kita tengok. Arash, makhluk paling besar yang Allah Ta'ala ciptakan adalah arash. Wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu. Dia, iaitu Allah, tidak berhajat kepada arashnya dan apa yang ada di bawahnya. Arash dan di bawah arash itu Allah tidak berhajat pun kepada makhluknya. Sebab bila sebut arash, biasanya arash itu adalah singgasana, ada kerusi di raja tu. Jadi raja akan duduk, jadi berhajat kepada kerusi. Maka Imam At-Tahawi ingin fahami, jangan sampai kita faham Allah ada arash, Allah ada kerusi, maknanya Allah berhajat. Kerana Allah tidak bertempat. Bukan maksud arash Allah, Allah duduk atas arash. Rumah Allah, Allah duduk dalam tu. Kaabah tak? Kaabah kan rumah Allah, bukan Allah duduk dalam Kaabah. Cuma dinamakan arash Allah, Kaabah Allah atas dasar kemuliaan benda tu. Disandarkan kepada Allah, bukan dengan maksud makna yang kita mungkin boleh faham. Arash ni maknanya Allah duduk di atas arash. Itu tidak diinginkan. Sebab tu Al-Imam At-Tahawi sebut, dia tidak berhajat kepada arashnya dan apa yang ada di bawahnya. Maksudnya Allah tidak pun berhajat kepada arash. Kalau Allah nak ciptakan arash pun boleh. Sebab Allah tidak berlaku perubahan pada zatnya dan juga sifat-sifatnya. Muhitun bikulli syai'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalquhu. Bukan khalquhu khalquhu ay a'jaza al-khalqu 'anil ihatah. Baris tu sebab dia mengubah makna sikit tu. Tapi kemungkinannya tersilap baris sikit lah. Tapi maknanya agak lari Jadi kita betulkan khalquhu. Muhitun bikulli syai'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalquhu. Maksud dia ilmunya, iaitu Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan mengatasi sesuatu. Sesungguhnya ilmu makhluk lemah dari yang demikian itu. Maksudnya dia sebut di sini, makhluk tidak akan dapat mengetahui tentang Allah seluruhnya. Sebab kalau difahami dengan maksud arash itu tempat duduk Allah, maknanya arash itu sudah meliputi Allah, dan itu mustahil bagi Allah. Tidak ada makhluk yang berjaya meliputi Allah. Pertama, Tuhan adalah lain daripada makhluk, tidak bertempat. Dalam yang sama, kalau meliputi itu pengetahuan sekalipun, tak ada orang boleh dakwa saya dah tahu tentang Allah seluruhnya. Sebab kalau kita tahu tentang satu perkara seluruhnya, berarti kita sudah menguasai, walaupun dari sudut pengetahuan. Maka dengan sebab itulah ada maklumat ataupun ada sifat yang ada pada Allah tetapi tidak dimaklumkan kepada kita. Ada nama Allah yang kita tahu, ada nama Allah yang tidak kita tahu. Ada Rasul yang kita tahu namanya, ada Rasul yang tidak kita tahu namanya. Untuk menunjukkan yang mengetahui secara mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naqul inna Allah attakhadha Ibrahim khalila wa kallama Musa taklima. Dan nuskah saya tak ada wa kallama Allah, dan nuskah tuan-tuan ada. Dan nuskah saya wa kallama Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima. Kami mengatakan dengan penuh keyakinan, membenarkan dan penyerahan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, iaitu kekasih,
Bukannya hanya Nabi Ibrahim saja. Nabi-Nabi yang lain pun kekasih Allah. Tetapi Allah menzahirkan bahawa Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, iaitu kekasih Allah. Maknanya Nabi Ibrahim kedudukannya begitu tinggi. Kerana itulah selepas Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia selepas Nabi Muhammad adalah Nabi Allah Ibrahim. Seterusnya Nabi Allah Musa, seterusnya Nabi Allah Isa, dan seterusnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. 5 orang Nabi Ulul Azmi mempunyai kemuliaan berdasarkan tingkatan ini. Nabi Muhammad dulu yang paling mulia, seterusnya diikuti oleh Nabi Allah Ibrahim, seterusnya diikuti oleh Nabi Musa, kemudian diikuti oleh Nabi Isa, dan diikuti pula seterusnya oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kerana mereka mendapat ujian yang sangat dahsyat dan mereka bersabar di atas ujian tersebut. Dan Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Dan apa maksud Allah berkata-kata dengan Musa? Maksudnya memang Allah berkata-kata dengan Musa. Apa maknanya? Bukan dengan makna berkata-kata yang kita faham. Ada makna yang lain. Apa maknanya? Hakikatnya tidak diketahui oleh kita. Maka cara ulama-ulama salaf serahkan maknanya kepada Allah. Tapi untuk mengatakan Allah menciptakan satu suara dan itu adalah firman Allah, ini sudah menganggap bahawa kalam Allah adalah makhluk. Sedangkan kalam Allah itu sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Kerana makhluk adalah selain daripada Allah dan sifat-sifatnya. Perbuatan Allah pun makhluk. Perbuatan Allah itu ciptaan Allah. Tetapi Allah dan zatnya bukan ciptaannya. Jadi sebab itu kata, kami beriman bahawa Allah telah berkata-kata dengan Nabi Musa. Dan bukan dekat Nabi Musa, Allah juga berkata-kata dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan para Nabi yang lain. Tapi kenapa Nabi Musa dipanggil Kalimullah? Kerana itulah ganjaran tertinggi yang dimiliki, yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Musa. Maksudnya kalau kita kata Sayyiduna Muhammad Kalimullah, betul? Tapi bukan sekadar itu, lebih tinggi daripada sekadar berkata-kata dengan Allah. Walaupun itu pun dah besar tu. Sampai Allah berkata-kata dengan makna yang tak sama dengan maksud berkata-kata yang kita faham. Tapi maknanya itulah kedudukan paling tinggi, anugerah Allah paling tinggi yang Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa nu'min, seterusnya kata al-Imam al-Imam At-Tahawi, wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin. Dan nuskah saya wa nu'minu bin nabiyyin, tak ada wal malaikah. Dan nuskah tuan-tuan wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin. Nuskah saya hanya wa nu'minu bin nabiyyin wal kutubil munazzalati. Boleh juga dibaca munzalah alal mursalin wa nashhadu annahum kanu alal haqqil mubin. Ini keimanan kepada para malaikat dan nabi-nabi. Dan nuskah tuan-tuan ada disebut tentang malaikat, dan nuskah saya tak ada. Dan kami beriman dengan malaikat-malaikat dan para nabi. Dan kami, bukan kami, dan kitab-kitabnya, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Dan kami bersaksi bahawa sesungguhnya mereka, adanya mereka atas kebenaran yang nyata. Maksudnya mereka ini berada dalam agama yang benar, berdasarkan dakwaan yang benar, kerana mereka adalah pesuruh Allah dan mereka adalah maksum. Nabi-nabi dan rasul-rasul terpelihara daripada melakukan walau sekecil dosa apa pun. Begitu juga dengan para malaikat. Mereka tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Mereka kalau ada orang kata ada malaikat, Allah uji dia, akhirnya dia jahat. Malaikat Harut dengan Marut. Kita kata ini sumber Israiliyat. Bukan sumber berdasarkan agama Islam. Dalam agama Islam tidak ada seorang malaikat pun yang akhirnya menjadi jahat. Kerana Allah Ta'ala sebut la ya'sunallaha ma amarahum. Tanpa dikecualikan pun. Semua malaikat Allah tidak pandai melakukan maksiat kepada Allah. Mereka hanya taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Laju betul baca ni. Seterusnya, wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minina madamu bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya alaihi salatu wasallam. Mu'tarifin walahu bikulli ma qalahu. Dan suka saya bima qal
walahu bikulli ma qal atau bima qalahu wa akhbara musaddiqin. Dan nuskah saya ada tambah sikit, musaddiqina ghairu mukadzibin. Dan kami menamakan ahli kiblat kami, iaitu yang sama kiblat dengan kami ketika solat, sebagai orang Islam dan orang yang beriman, selagi mereka mengiktiraf apa-apa yang dibawa oleh Nabi SAW secara berterusan, dan bagi setiap apa yang dia menyatakannya kami percaya. Dan semua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW kami sangat percaya. Dan orang yang seperti kami, satu kiblat dengan kami, percaya dengan Nabi kami namakan dia sebagai orang Muslim dan orang mukmin, selagi mereka masih kekal dengan akidah mereka. Kalau mereka melakukan benda-benda yang sampai keluarkan mereka daripada agama, ketika itulah baru mereka terkeluar daripada dinamakan sebagai Muslim. Wala nakhudu fillah wala numari fi dinillah. Dan nuskah saya fi dinillahi ta'ala. Dan kami tidak akan mendalami tentang Allah. Kami tak akan fikir-fikir tentang zat Allah maknanya. Bukan maksudnya jangan belajar akidah, belajar. Tapi akidah perbahasannya untuk mengenali sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah serta perkara-perkara yang dimaklumkan oleh Allah, bukan nak mengkaji tentang zat Allah. Kalau zat pada kita maknanya objek, tapi pada Allah bukan objek. Dia lain terus. Kita tak tahu hakikat zat Allah. Adakah cahaya? Mustahil. Adakah macam angin? Mustahil, sebab itu makhluk. Apa yang kita bayang-bayangkan itu Allah, ia bukan Allah. Sebab bayangan kita pun makhluk. Yang dalam otak kita pun ciptaan Tuhan. Maksudnya apa saja yang terbayang di otak kita, macam ni kot Tuhan, macam angin-angin begitu, macam cahaya-cahaya begitu kot. Semua itu bukan Allah. Tidak akan ada makhluk pun yang mampu untuk menggambar-gambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami tidak akan mendalami tentang Allah, iaitu tentang zat Allah, bukan mendalami tentang hukum hakam Tuhan, itu semua kena dalami. Dan kami tidak berdebat dalam agama Allah. Kami maknanya tak ada istilah, saya tak setujulah dengan hukum ni, saya tak setuju. Dah kamu hamba ikut. Ini akidah ajar kita. Sedar diri kita siapa Allah, siapa kita. Siapa Tuhan, siapa hamba. Maknanya kalau Allah perintahkan, tak ada kita tak bersetuju. Siapa kita nak tidak bersetuju dengan ketentuan Allah. Tetapi kalaulah hukum hakam itu merupakan perbezaan pandangan para ulama, tak ada masalah kalau kita tak setuju. Contoh dalam masalah orang murtad dijatuhkan hukuman bunuh, itu pegangan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tadi dalam mazhab yang lain ada yang tak setuju. Masih lagi belum hukum Tuhan yang qat'i. Masih lagi diperbincangkan, ada yang kata begini, ada yang faham macam ni. Yang tu kalau kita tak bersetuju, tidaklah sampai kita dianggap tidak bersetuju dengan Allah. Tapi kalau benda contoh, saya tak setuju lah Nabi Musa jadi Nabi, patut tak Nabi. Astaghfirullah, biar betul. Segala yang Allah Ta'ala tentukan, maka itu kita tidak akan debatkan. Ini kemuliaan agama kita. Dan ia mengajar kita untuk sedar bahawa kita ini terbatas dan ada benda yang kita tak faham, maka serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan maksudnya agama Islam ni agama yang bercanggah dengan akal. Dia tidak bercanggah dengan akal, tapi kadang-kadang ada benda kita tak tahu. Tapi tidak bercanggah dengan akal. Dalam agama kita tak ada istilah bercanggah dengan akal. Cuma mungkin ada benda kita tak tahu. Kenapa sembahyang zuhur 4 rakaat ni? Wallahu a'lam. Kenapa subuh 2 rakaat? Kan subuh kita dah sehat, segar. Elok buat 6. Isyak dah mengantuk, 1 pun tak bergut. Itu tak tahu. Tapi bercanggah dengan akal sembahyang subuh 2 rakaat, apa masalahnya? Bukannya siapa yang sembahyang 2 rakaat jadi tak betul otaknya, tak bekirnya. Jadi segala hukum Allah kita tidak akan debatkan. Okey. Bismillah. Sekejap itu saya macam nak habis. Ini kelebihan kitab zaman sekarang. Dia ada waktu dia. Waktu kitab kena cas. Tapi kitab tuan-tuan memang berdasarkan kitab asal yang tidak perlu dicas-cas. Kitab saya lain. Alhamdulillah ada casnya. Okey, seterusnya wa na'lamu wala nujadilu fil Quran. Wa na'lamu, dan suka tuan-tuan, wa nashhadu.
ونعلم أو ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه dan nuskah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, dan nuskah saya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada sedikit perbezaan nuskah wa huwa kalamullah ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin, dan nuskah saya wa kalamullah ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin. Jadi ada sedikit perbezaan tapi tidak mengundang perbezaan makna. Wala naqulu bi khalqil Quran, dan nuskah tuan-tuan wala naqulu bi khalqih wala nukhalifu jama'atal muslimin. Apa maksudnya? Dan kami tidak berdebat pada Al-Quran, dan kami tidak akan mempertikaikan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau berdebat sesama ahli ilmu untuk memahami itu tak ada masalah, itu masih dalam kerangka ilmu. Tapi berdebat dengan maksud tak puas hati dengan Al-Quran, itu tidak. Sebab ini al-kalam Allah, Allah maha bijaksana. Dan kami tidak berdebat pada Al-Quran, dan kami bersaksi bahawa dia adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Dan Ruhul Amin, iaitu malaikat Jibril, membawa Al-Quran turun. Lalu Jibril mengajar penghulu segala rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalam Allah tidak sama langsung sesuatu daripada kalam-kalam makhluk, tidak berhuruf, tidak ada kalimah dulu kalimah kemudian. Cuma yang sampai kepada kita itu ada bunyinya sebab memudahkan kita untuk membaca. Tapi hakikatnya bukan itu kalam Allah. Sebab yang kita baca tu sudah ada mana dulu mana kemudian, ada juzuk 1 juzuk 2. Kalam Allah dia tidak seperti itu. Kita tidak ketahui hakikatnya. Cuma kalaulah kalam Allah yang asal turun pada kita, macam mana kita nak baca? Macam mana kita nak fahami? Maka Allah yang maha mengasihi menjadikan kepada kita akan seolah-olah terjemahan kepada kalam Allah, tetapi yang kita bacakan itu pun dinamakan juga kalam Allah, kerana dia adalah merupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada Allah Azza wa Jal tak macam yang kita baca. Tak ada orang sebut alif, lepas tu baru Allah sebut lam, lepas tu baru sebut mim. Tak. Macam mana? Tak tahu. Tapi yang diwahyukan kepada Nabi seperti yang kita baca itu. Adapun kalam Allah tidak sama langsung sesuatu daripada kalam-kalam makhluk, dan kami tidak menyatakan Al-Quran itu makhluk. Kita jangan kata Allah mencipta kalamnya, sebab kalam itu sifat Allah. Sifat Allah tidak berlaku perubahan. Dan kami tidak akan menyalahi jemaah umat Islam, dan kami tidak akan sampai berbunuh-bunuhan, bergaduh dalam isu-isu yang tak sepatutnya, sikit-sikit sampai kata awak dah boleh dibunuh, halal darah. Tak. Kita adalah ahlul sunnah wal jamaah. Kita adalah yang betul-betul berpegang dengan sunnah dan berpegang dengan jamaah kaum muslimin. Sebab semua ini adalah saudara kita. Walaupun mungkin berbeza dari segi kefahaman, tidaklah membawa sampai kita membunuh. Hatta kalau mereka itu bersalahan akidah, tapi masih sebagai Muslim sekalipun, tidak sampai kepada berbunuh-bunuhan. Sebab tu kata Syekh Al-Imam At-Tahawi selepasnya, wala naqulu bi kata wala nukhalifu jama'atal muslimin. Kemudian kata beliau, wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dzambin ma lam yastahillahu. Ini juga akidah kita. Kami tidak mengkafirkan seseorang pun daripada ahli kiblat dengan sebab suatu dosa, selagi dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Selagi dosa itu dia tahu dia dosa, dia tahu benda tak boleh, haram, tapi dia buat juga, kita tak kata kamu dah kafir sebab kamu tinggalkan sembahyang, kamu dah kafir sebab bunuh diri, kamu dah kafir sebab kamu berzina. Tak. Walaupun dosa sebesar apa sekalipun, selain dosa syirik, dosa-dosa yang dibuat oleh seseorang Muslim itu, hatta dosa besar sekalipun, tetap tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Kecuali kalau dia kata, sebenarnya mengumpat ni memang sunat. Bunuh orang ni kalau boleh setiap bulan 3 kali, itu sunnah.
Semayang sebenarnya sunat je semayang zuhur. Yang wajib tak semayang pun tak apa. Kalau dia sebut keadaan dia bermain-main dan dia tahu benda tu bercanggah, habis dia. Tapi kalau dia baru masuk Islam, dia salah orang salah faham kat dia. Orang gurau. Dia tak boleh gurau sepatutnya tu. Dia pegang, dia tak tahu, dimaafkan atas dasar kejahilan. Maknanya benda yang wajib tidak boleh dikatakan tidak wajib. Benda yang haram tidak boleh dikatakan tidak haram, melainkan kalau ada perbezaan pandangan para ulama dari sudut ia halal atau haram. Maka kata haram ke halal? Haram, tapi halal di sisi mazhab Imam Malik. Moh kita idaklah tuan-tuan, saya tak biasa makan dan tak teringin, saya Syafi'i, tak mau saya. Siput babi haram ke halal? Haram, tapi dalam mazhab Imam Malik halal. Sebab tu orang-orang di belah-belah yang bermazhab Maliki, siput babi dia membuat makan. Bagi ke saya, idaklah saya. Buaya haram, tapi dalam mazhab Imam Malik halal. Jadi kalau gitu, itu dah kafir Imam Malik ni ya? Tak boleh begitu, sebab dia masih dalam perbezaan pandangan dalam menentukan hukum. Cara faham Imam Malik, ni halal. Cara faham Imam Syafi'i tak halal, haram. Kalau begitu tidaklah membawa kepada kekufuran. Kalau ada orang kata itu tidak haram. Tapi kalau sembahyang fardu zuhur tak wajib, itu tak ada khilaf. Zina ni, sebenarnya zina ni makruh aja. Tapi kalau 3 kali sehari dia sunat, habis dia membawa kepada kemurtadan. Tapi apa-apa pun kalau berlaku isu begini, dia akan diadili. Takut dia masa tu tengah mabuk ke, ataupun dia kena paksa ke, kalau kamu tersebut siap kamu, aku bunuh kamu. Dia sebut dalam keadaan terpaksa, dia tak redha. Ada sebab-sebab yang lain, itu dia akan diadili. Dan tapi semata-mata ucapan ini boleh membawa kepada kekufuran. Wala naqulu la yadurru ma'al imani zambun liman amilahu. Dalam nuskah saya ma'al Islam, bukan ma'al iman. Tapi dalam nuskah tuan-tuan ma'al iman. La naqulu la yadurru ma'al Islam. Nuskah tuan-tuan ma'al iman zambun liman amilahu. Maksud dia, dan kami tidak menyatakan bahawa dosa tidak membahayakan iman bagi orang yang mengamalkan dosa tersebut. Walaupun dia tak kafir, tak ada, kita tak apa, zina pun tak apa, yang awak masih Muslim, tak ada masalah. Zina haram je. Masalah buat benda haram boleh bawa kepada kemurkaan Tuhan, banyak bahaya. Sebab tu kita kata kita tak cakap tak bahaya buat dosa. Buat dosa bahaya, tapi kafir tidak. Sini yang boleh nak tekankan. Kami tidak mengatakan bahawa dosa tidak membahayakan iman bagi orang yang mengamalkan dosa tersebut. Bila dah mula kerap buat dosa, takut sikit-sikit dia melampau bawa kepada mengkufuri Allah. Jadi sebab tu kita kena jauh supaya kita tak sampai kepada yang paling membahayakan, iaitu keluar daripada agama Islam. Sebab biasanya daripada benda makruh, tak apa, makruh aja. Dan kali dia akan, alah, kalau dosa kecil tak apa kot. Lepas tu dah mula sekali dua, alah, dosa kecil je dengan Tuhan, Allah senang ampun. Tapi kalau dosa besar pun, kalau kita minta ampun lepas tu, Tuhan ampun, terakhir sekali apa? Tapi cepat minta ampun. Sebab dia mula merebak. Sebab itu kita kata, jangan kata dosa ini tidak membahayakan. Dia boleh menyebabkan kita makin rosak. Maka jauhilah daripada terjebak di dalam dosa. Wa narju lil muhsinina minal mu'minina ay ya'fu anhum wa yudkhilahumul jannata birahmatih wa la na'manu alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah wa nastaghfiru limusiihim wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum. Apa kata Al-Imam At-Tahawi? Dan kami mengharapkan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dari kalangan orang-orang yang beriman agar dimaafkan dosa mereka dan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan rahmatnya. Walaupun dia itu maknanya berbuat kebaikan dan kita tak tahu apakah nasib dia di sisi Allah, dia mati, kita tak tahu dia macam mana nasib dengan Tuhan. Tetapi kita mengharapkan agar
Orang-orang yang baik di kalangan orang mukmin ni Tuhan ampunkan kesilapan ni kalau ada, dan Tuhan masukkan dia ke dalam syurga. Dengan apa? Dengan kelayakan mereka? Tak. Dengan rahmat Allah Azza wa Jal, dengan kesian belas Allah Azza wa Jal. Dan kami tidak berasa aman ke atas mereka. Mereka kita tak kata ni confirm ahli syurga ni. Ni orang macam ni baik mati tengah sujud, memang confirm masuk syurga. Bila kamu tahu perkara gaib? Tapi dia mati sujud. Ya betul. Kalau Tuhan nak azab dia, apa masalah? Ya ke? Kita tidak berasa aman. Tapi mana dia ahli neraka? Tidaklah juga. Kita harap. Tapi tak tahu berlaku ke tidak. Apa harapan kita? Serahkan kepada Allah dan bersangka baik. Tetapi confirm ahli syurga atau ahli neraka, tu kan kerja kita. Ada orang tuan-tuan dia buat maksiat, kawan dia kata entah memang confirm ahli neraka ni. Takut dengar begitu dia boleh rasa dia memang confirm fulan bin fulan ahli neraka. Macam syurga dan neraka tu dia ada saham dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa berapa persen yang masuk ke neraka, berapa persen yang masuk ke syurga. Wali'aizbillah min zalik. Dan kami tidak menjamin mereka boleh masuk syurga. Dan kami memohon ampun bagi kesalahan mereka. Kalau boleh ditambah sikit tuan-tuan, sebab dalam teks asal wala nashhadu lahum bil jannah wa nastaghfiru limusiihim. Jadi wala wa nastaghfiru maksudnya dan kami memohon ampun bagi kesalahan mereka. Mereka tu orang mukmin lah sebenarnya dalam teks, limusiihim, orang-orang jahat daripada kalangan mereka. Jadi kena tambah sikit lah. Dan kami memohon ampun bagi kesalahan orang jahat mereka. Banyak orang-orang jahat di kalangan orang Islam ni yang perangainya teruk, kita memohon kepada Allah agar Allah mengampunkan mereka. Hatta dia mati pun tetap kita doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tak ada doanya Allahumma azibhu azaban syadida adkhilhu an-nar ala tul ya rab fil jannah, la mush fil jannah fil nar ala tul fil qabr azibhu izbah ra'sahum idribuhum khallihim yabki kulla yawm. Biar dia nangis setiap hari, ya Allah, azab dia pulih kepada dia. Dia jahat tapi tetap Allahumma ighfir lahu. Sebab kita memohon keampunan bagi kesalahan orang jahat di kalangan umat Islam. Dan kami bimbang ke atas mereka. Takut kita, risau kita, apa nasib kawan ni, ikut perangai zahir jahat. Risau kita dengan mereka. Sebab tu orang yang sayang ke orang, bila dia risau, dia akan sentiasa bermohon kepada Allah, tolong selamatkan dia, ya Allah, sihan ke dia, maaf je lah ya Allah, maaf je lah. Mari kita risau dengan keadaan mereka. Wala nuqannituhum. Kalau orang jahat kita risau tengok perangai dia. Tak ada kita kata lantak lah kamu dah, kita risau. Dalam doa kita sesa kita mohon, ya Allah, kawan aku yang seorang ni jahat, bila nak bertobat, ya Allah tolonglah dia, bagilah hidayah. Mari kita kesiankan dia, kita bimbang. Dalam masa yang sama, wala nuqannituhum, dan kami tidak berputus asa terhadap mereka. Yang lebih tepatnya bukan kami tidak berputus, kami tidak menjadikan mereka berputus asa. Sebab disebutnya la taqnatu, jangan berputus asa. Tapi kalau wala nuqnituhum, maksudnya ataupun nuqannituhum, kami tidak menjadikan mereka berputus asa. Dan kami boleh tambah tidak menjadikan mereka berputus asa, dan kami tidak menjadikan mereka berputus asa. Contoh, Syekh, anda ni jahat teruk lah Syekh. Macam mana? Minta maaf lah, memang confirm ni neraka. Dah, itu kita dah menyebabkan mereka putus asa. Macam yang berlaku kepada 99 orang yang dibunuh 99 orang. Kita macam mana saya, memang entah sah di neraka, dibunuhnya orang yang ke-100, sakit hati dia, udah dia menyesal pula. Pergi kepada satu orang, macam mana Syekh, saya dah 100 orang, baru sekejap saya bunuh, geram no dengan dia. Macam mana saya InsyaAllah kita tidak menjadikan mereka berputus asa. Sebab pintu rahmat sentiasa terbuka. Nampak cantik tak agama Islam, subhanallah. Dan kami tidak menjadikan mereka berputus asa. Cuma terhadap mereka tu kita kira dalam terjemahan tak adalah sepatutnya. Kami tidak menjadikan mereka berputus asa. Kita tak perasan dalam terjemahan ni sikit.
Tapi mungkin pun saya yang tersalah terjemah. Wallahu a'lam. Tapi kefahaman saya, la nuqnituhum, maksudnya kita tidak, la naj'aluhum qanitin. Maksudnya kami tidak menjadikan mereka orang yang berputus asa. Kemudian kata al-Imam At-Tahawi, wal amnu wal iyasu yanqulani 'anil millah wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah. Merasa aman dari ancaman Allah dan berputus asa dari keampunannya adalah menyimpang daripada agama Islam. Bukan sikap kita berputus asa dengan rahmat Allah ataupun tak takut dengan ancaman Tuhan. Tak, kita takut dan berharap. Antara takut dan harap. Takut pada Allah, harap agar Tuhan terima kita. Yang kata beliau, dan jalan yang benar adalah di antara takut dan harap bagi umat Islam. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. Tidak mengeluarkan seseorang hamba daripada keimanan melainkan dia mengingkari perkara-perkara yang memasukkannya ke dalam keimanan. Tak percaya ke malaikat, baru keluar. Sebab yang menyebabkan dia boleh masuk dalam keimanan, percaya pada malaikat. Jadi selagi dia masih berpegang dengan asas akidah, walau jahat macam mana sekalipun, dia masih Muslim. Tapi dia mati tak dengar pun dia mengucap syahadah. Dah kita tahu dia dalam masa dia tengah nazak dia cakap apa. Zahirnya dia Muslim, maka kita kebumikan dia sebagai seorang Muslim walau dia pun jahat. Kerana tidak dia mengingkari benda-benda yang menjadi teras dalam akidah. Kemudian kata al-Imam At-Tahawi, wal imanu huwal iqraru bil lisani wat tasdiqu bil janan. Iman adalah pengakuan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Pengakuan dengan lisan itu supaya kita tahu dia orang beriman, dia orang Islam. Tapi sebenarnya asas keimanan adalah mempercayai di dalam hati. Sebab tu ada orang dia tak pernah mengucap dua kalimah syahadah, tapi dia percaya Allah sebagai Tuhan, Rasul Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dia adalah mukmin walaupun bukan seorang Muslim. Atas dunia kita tak kata dia Muslim. Kita tengok dia mengucap apa pun tidak, sembahyang apa pun tidak, dia bukan orang Islam pada mata kita, maka jangan dia mati dan tadi Islam pun. Jom kita uruskan dia macam jenazah orang Islam, tak boleh. Tapi katakan rupa-rupanya selama ni dia percaya kepada Allah dan Rasul, cuma dia ada halangan, dia diancam contoh, maka dia adalah mukmin di sisi Allah walau dia tidak pernah mengucapkan dua kalimah syahadah. Jadi di sini dia sebut wal iman wal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Iman pengakuan dengan lisan, keyakinan dalam hati, itu merujuk kepada kita yang nak hukum dia sebagai seorang mukmin. Hati dia percaya dan dia mengucapkan dua kalimah syahadah, maknanya dia seorang Muslim pada mata kita. Adapun realiti Allah Taala saja yang tahu. Seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muka surat yang ke-92. Wa jami' wa anna jami'a, dalam nuskah tuan-tuan wa jami'u, dalam nuskah yang lain, di sini pun disebut dalam nuskah yang lain. Dalam nuskah tuan-tuan wa jami'u ma sahha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu haqq. Dan nuskah saya wa anna jami'a ma anzalallahu fil Quran wa jami'a ma sahha 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun. Tapi maknanya tak berubah. Dan semua yang sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada syarak dan penjelasan tentang syarak itu semuanya adalah benar. Semua yang datang daripada Nabi kita percaya walau kita tak nampak. Contoh Nabi kata masa saya Isra dulu, saya tengok rupa-rupanya punca air sungai Nil itu adalah daripada Sidratul Muntaha. Percaya? Percaya. Tapi saya di sungai Nil, sampai di hujung sungai Nil, saya kata kawan-kawan, ini kalau kita jalan straight ni, kita akan sampai ke puncanya di syurga. Biar betul. Kami jalan tak sampai pun pada mata kita. Bukan siapa sampai ke Tasik Baturi, ini apa ni syurga ni sebab dia punca asal sungai Nil. Tak nampak di mata, tetapi Nabi memaklumkan, ada satu benda yang tak nampak di mata kita, yang rupa-rupanya air sungai Nil itu daripada syurga Allah Azza wa Jal. Allah memaklumkan matahari sebelum dia terbit di timur, dia akan sujud kepada Allah minta izin untuk dia terbit daripada arah timur. Ada orang astronom nampak malaikat matahari tiba sujud? Tak nampak. Tapi Nabi sebut, percaya.
Sebab Nabi bukan hanya melihat benda yang zahir di mata kita, tapi benda yang terselindung. Contoh, malaikat Mikail memberi rezeki. Tuan-tuan tadi sarapan malaikat Mikail bagi ke macam mana? Ke kita kata, kenapa sikit memang Mikailnya, malaikat Mikail? Ada nampak? Ada siapa pengalaman jumpa malaikat Mikail? Awal bulan je beratur pergi tunggu depan rumah malaikat Mikail, ada? Tak ada. Tapi Nabi mengatakan malaikat Mikail tugasnya menyampaikan rezeki. Dan rezeki itu daripada Allah. Ada nampak? Tak nampak? Percaya? Percaya. Bukan, aku tak nampak, tak percaya. Ini bukan akidah Islam. Tak semestinya benda yang kita tak nampak tidak ada. Selagi tidak bercanggah dengan akal, maka selagi itulah kita mempercayai. Apatah lagi kalau kalam itu datang daripada Allah dan juga Nabi dengan jelas. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, laju benar kita cakap ya. Wal iman wahid. Ini pun dah 5.40 ni, saya dah seram tuan-tuan Ya Allah, apa nasib kita ni. Tuan-tuan sanggup sampai pukul berapa kakak Ustaz nampak macam mana? Boleh. Cuma kalau begitu sampai pukul 6. Lepas tu istilahnya berhenti. Kalau macam tu saya akan cuba baca setakat yang mampu. Selepas daripada dari dekat pukul 6, saya baca matan Arab saja, supaya kita dapat mendengar kitab dari mula sampai habis. Dan bakinya tuan-tuan kena study balik lah. Memanglah daurah ni tak sempat kita nak belajar semua, tapi sekurang-kurangnya kita berkenalan dan mengetahui beberapa maklumat, walaupun tidak sempat semuanya. Okey. Wal iman wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa'un wa tafadulu bainahum bil khasyati wat tuqa. Nuskah saya wa tafadulu bainahum bit taqwa wa mukhalafatil hawa. Itu dah nuskah saya. Nuskah tuan-tuan, wa tafadulu bainahum bil khasyati wat tuqa wa mukhalafatil hawa wa mulazimatil aula. Nuskah saya tak ada. Ini perbezaan nuskah. Iman itu satu. Ini akidah Al-Maturidiyah, tak sama dengan akidah Al-Asy'ariyah. Akidah kita, kefahaman Imam Abdul Hasan Asy'ari, ini contoh masalah akidah yang ada perbezaan pandangan. Jadi yang Nabi pegang mana satu? Wallahu a'lam. Sebab tak dapat jelas daripada kita tentang isu ini. Dia termasuk dalam isu cabang, bukan isu utama. Kita semua percaya ada keimanan, tapi adakah iman itu tak berubah-ubah antara seseorang dengan seseorang atau turun naik? Dalam yang kita sebut iman bertambah dan berkurang, itu akidah Asy'ariyah. Akidah Al-Maturidiyah, iman antara seseorang dengan seseorang tidak ada beza. Sehingga dalam kitab Syarhul Imam Sawi sebut, sehingga Imam Abu Hanifah pernah sebut, imanku dan iman Jibril sama. Kalau tulis dalam Facebook tu macam tuan, iman saya dengan iman Sayyidina Jibril sama, tak berubah, sikit pun tak berbeza. Terkejut orang, siapa kamu punya keimanan macam iman malaikat Jibril? Tapi di sisi Al-Maturidiyah, keimanan itu tidak berbeza. Yang berbeza adalah takwa, ibadah. Tapi kepercayaan sama. Tapi pada kita pula, memang kita percaya, tapi beza. Percaya setelah melihat, percaya dengan yakin tapi tak melihat, kan beza. Memang percaya, tapi di sini tu ada tingkatan dia. Jadi di sini contoh perbezaan di antara akidah Al-Maturidiyah dengan akidah Al-Asy'ariyah. Mana satu akidah Ahlussunnah? Ada dua pandangan dalam akidah Ahlussunnah. Dalam isu adakah iman tu tetap atau iman tu bertambah atau berkurang. Boleh bertambah, boleh berkurang. Ini contoh. Oleh kerana kitab ini ditulis berdasarkan akidah Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah akidahnya itu, akidah beliau itu adalah akidah Al-Maturidiyah, maka Al-Imam At-Tahawi sebut wal iman wahid. Tapi kalau kitab ni ditulis oleh Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari, al-imanu mutafawit. Dia kena begitu. Iman ni ada berbeza-beza tingkatannya. Wal imanu wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa'un wa tafadulu bainahum bit taqwa wa mukhalafatil hawa. Itu nuskah saya. Iman itu satu. Ahli-ahli iman pada asalnya adalah sama. Maknanya kita ni semua mempunyai iman yang sama. Tadi selain iman awak kuat, iman saya lemah, tak. Yang kita kata awak bolehlah iman awak kuat, itu akidah Al-Imam Al-Asy'ari. Tapi kalau Imam Al-Maturidi kata, mana ada, akidah saya dengan akidah Rasulullah sama. Lain sikit lah. Okey.
Perbezaan di kalangan orang-orang beriman itu dengan takut dan takwa, dan menyalahi hawa nafsu maknanya, dan melakukan sesuatu yang lebih utama. Makin banyak amalan dia, makin kuat keimanan dia. Bukan kuat keimanannya, makin tinggi ketakwaannya di sisi Imam Abu Hanifah. Sebab sama je iman kita dengan iman malaikat Jibril. Tapi si Imam Abul Hasan Asy'ari, bila semakin kuat ketakwaan kita, semakin tinggi darjat keimanan kita. Iman tu mempunyai pelbagai darjat. Walaupun semua kita punya iman, tapi iman saya tak sama macam iman kamu contohnya. Masing-masing ada tingkatan. Ini pandangan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Abu Hanifah punya pandangan yang lain. Tapi adakah bercanggah dengan Ahlussunnah? Tak. Ini contoh masalah-masalah perbezaan pandangan yang termasuk dalam isu-isu cabang. Bukan isu-isu asas. Semua percaya malaikat, semua percaya ada keimanan, wajib beriman. Tapi iman tu sini berubah-ubah tak? Adalah dua pandangan. Sebab masing-masing melihat dalil. Sebab kita ni selain benda fiqh bersumberkan dalil, akidah juga bersumberkan dalil. Walaupun begitu, ada tak kemustahilan pada pandangan Imam Abu Hanifah atau pandangan Imam Abul Hasan? Tak ada, tak mustahil. Mungkin yang ini betul, mungkin yang ini betul. Maka ini contoh masalah akidah yang punya pelbagai pandangan, dan kedua-duanya masih dalam ruang lingkup pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Besar ayat ni. Imam Abu Hanifah ini akidahnya. Dan inilah akidah orang-orang sufi. Semua orang mukmin ni semua wali Allah. Seorang ni bukan. Siapa? Habis tu kita dengar, oh dia je bukan, saya je. Ada? Masing-masing kata mana? Yang ni bukan. Masing-masing kata illa ana. Sebab kita kenal perangai kita. Agak-agak layak ke orang macam perangai macam saya ni jadi wali? Tak lah, wali Fatimah. Nak saya nama Fatimah? Boleh. Wali Fatimah, kahwinkan Fatimah? Boleh. Tapi wali Allah macam ni, perangai wali Allah. Hati jahat, mengata ke orang, ada keinginan nak buat itu ini. Macam ni nak jadi wali? Tak lah. Tapi orang lain, tapi perangai dia jahat. Tak tentu dia dengan Tuhan macam mana. Dan entah yang kita nampak jahat tu, rupa-rupanya yang kita nampak dia berdua-duaan tu, rupanya adik dia. Lain pula. Baik, sebab tu disebut sini wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa akramuhum atwa'uhum wa atba'uhum lil Quran. Semua orang-orang beriman itu mereka adalah wali-wali Allah Ar-Rahman. Tapi tak sama parti dengan saya. Wali Allah juga. Sebab semuanya adalah mukmin. Imam Abu Hanifah kata semua orang mukmin wali Allah. Dan Nabi pernah sebut, man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Allah berfirman dalam hadis kursi, siapa sakiti waliku, aku lancar perang kepada dia. Tapi macam mana tu ya? Sebab tu kalau kita fahami betul-betul perkara ni, walau tak sama kefahaman, ideologi, tetap menghormati. Jangan buat main, ni wali ni. Tapi tengok perangai ngedah orang, tak tentu juga. Entah-entah dia itu sudah ada nilai ketinggian untuk menjadi wali, walaupun belum jadi wali. Entah-entah dia jadi wali dah. Cuma wali tidak maksum. Semua orang mukmin adalah waliullah. Maka jangan kita buat jahat dengan mana-mana orang Islam, sebab dia adalah wali Allah. Siapa yang bukan wali Allah ni? Yang ni bukan. Setiap orang kena kata begitu, saya bukan. Kawan saya kata, Syekh, anda ni wali Allah. Saya bertanya, sebab pula? Dia kata sebab Syekh Husin kata semua wali Allah kecuali saya. So maknanya Syekh Husin bukan wali Allah. Saya wali lah. Sebab Syekh kata semua bukan, semua wali kecuali saya. Itu dia buat kelakar. Tapi sebenarnya ini konsep tasawuf yang diterapkan di dalam ilmu akidah. Kita memandang semua orang-orang mukmin adalah sangat tinggi nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat di kalangan mereka, dan yang paling banyak mengikut Al-Quran. Wali Allah pun banyak tingkatan. Ada wali yang biasa-biasa, ada wali Allah yang dahsyat-dahsyat, ada wali Allah yang langsung tak nampak karamahnya, ada wali Allah karamahnya macam-macam. Tapi tak tentu juga, entah-entah yang tak ada karamah itu yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak menghukum seseorang itu jadi wali kalau ada karamah. Dan orang sufi selalu sebut al-istiqamah ainul karamah.
kita boleh terus taat kepada Allah, itulah hakikat karamah. Dan kata Fadilatul Syekh Husaini Rusdi, apabila seorang mukmin berjaya mati sebagai orang Islam, itulah dalil dan bukti dia seorang waliullah. Dia berjaya bawa akidah sampai mati. Kita yang sedang dapat karamat contohnya, tak tentu lagi entah. Sekarang dapat karamat, besok lain dapat je, tak? Selagi belum sampai kepada tahap umur dicabut dalam keadaan beriman kepada Allah, selagi itu tak pasti akan teruskah kewalian itu atau tidak. Tapi kalau sudah berjaya mati sebagai mukmin, itu adalah karamah yang Allah anugerahkan kepada si mati tersebut. Semoga kita semua mati dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jal. Seterusnya kata Syekh At-Tahawi, wal imanu huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal ba'si ba'dal mauti. Dalam buku tuan-tuan tak ada wal ba'si ba'dal maut, dalam nuskah saya ada wal qadari khairihi wa syarrihi hulwihi, dalam nuskah tuan wa hulwihi, dalam nuskah saya hulwihi saja, hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Pengertian iman pula, nak cerita pasal rukun iman. Tapi kalau buku ulama-ulama mutaakhirin, arkanul imani sittah. Tapi oleh kerana ini kita awal, maka ditulis berdasarkan konsep penulisan masa tu. Belum lagi betul-betul tersusun seperti kitab yang terakhir, kitab-kitab akhir. Jadi bila sebab apa? Pengertian iman adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, betul kan tak? Para rasulnya, hari akhir dan takdir, baik maupun buruk, dan yang manis dan yang pahit. Tak kira lah takdir yang sedap kita rasa, takdir yang berat hati kita nak terima, semuanya berasal dari Allah. Maksudnya tidak akan berlaku satu perkara melainkan setelah diizinkan dan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya disebut, wa nahnu mu'minuna bizalika kullih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bih. Dan kami adalah orang yang beriman dan terhadap rukun iman yang demikian itu kesemuanya. Dan kami tidak akan membeza-bezakan di antara para Rasul Allah Ta'ala seorang pun. Tak ada. Yang ni Nabi, yang ni dah Nabi Musa bukan Nabi, wali je dah. Tapi ada juga khilaf. Nabi ke Rasul? Wali ke Nabi? Macam Nabi Allah Khadir alaihi salam. Ada yang kata Nabi, ada yang kata tak, wali. Sayyiduna Luqman Al-Hakim, ada yang kata Nabi, ada yang kata tak wali. Tetapi ada Nabi-Nabi yang sepakat para ulama memang dia seorang Nabi dan Rasul, iaitu 25 orang Nabi yang kita tahu tu. Maknanya ia adalah satu keyakinan yang mereka ini adalah Nabi dan kita tidak membeza-bezakan. Oh yang ni Nabi, yang ni bukan. Tak semuanya Nabi, semuanya Rasul. Cuma mungkin kedudukan saling berbeza, betul? Semuanya tinggi di sisi Allah, tapi ada yang lebih tinggi. Nabi Muhammad yang paling tinggi sekali kedudukan di sisi Allah. Selepas Nabi Muhammad, 4 orang tu. Nabi Ibrahim, seterusnya Nabi Musa, seterusnya Nabi Isa, dan seterusnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan kami membenarkan kesemua mereka atas apa yang mereka datang dengannya. Kemudian saya kira ini yang terakhir saya nak uraikan, sebab ini juga agak penting untuk disebutkan. Wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fin nari la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun wa illam yakunu taibin ba'da an laqullaha arifin mu'minin. Dan suka saya arifina mu'minin wa hum fi masyiatihi, dan suka saya fi masyiatillahi wa hukmihi. In syaa ghafara lahum wa afa anhum bi fadlih kama zakara azza wa jalla fi kitabih. Dan nuskah saya kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Dan nuskah tuan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan nuskah saya innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha
wa in syaa'a 'adzabahum fin nari bi'adlih. Dan nuskah saya wa in syaa'a 'adzabahum biqadri jinayatihim bi'adlih thumma yukhrijuhum minha birahmatihi wa syafa'ati syafi'in min ahli ta'atih thumma yab'atsuhum ila jannatih wa dzalika bi anna Allah ta'ala mawalla. Kita baca maula maula wa bi anna Allah maula ahli ma'rifatih wa lam yaj'alhum fid daraini ka ahli nukaratihi nakiratihi nakirah ka ahli nakiratihi alladzina khabu min hidayatihi wa lam yanalu min wilayatihi. Allahumma ya waliyal islami wa ahli thabbitna. Dan nuskah saya masikna. Nuskah tuan thabbitna alal islam. Dan nuskah saya masikna bil islami hatta nalqaka bihi. Apa kesimpulan ni tuan-tuan? Tak sempat nak baca ni. Kesimpulannya, orang yang buat dosa besar di kalangan umat Nabi Muhammad tetapi mati sebagai mukmin, walau mati dalam buat maksiat sekalipun, tengah buat maksiat mati, tengah mencuri kena tembak mati, tapi mukmin, mencuri dosa besar, mereka ini tidak akan kekal, kata Al-Imam At-Tahawi, dalam api neraka. Bahkan mungkin mereka ke syurga terus. Kalau Allah nak, Allah boleh masukkan mereka ke syurga terus dengan diampunkan dosa mereka. Kalau Allah nak, Allah akan masukkan mereka ke dalam api neraka terlebih dahulu. Tetapi kalau ditakdirkan bahawa mereka masuk api neraka sekalipun, mereka tidak akan kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab satu-satunya dosa yang tidak diampunkan Allah hanyalah dosa mati dalam keadaan mensyirikkan Allah. Sedangkan mereka tidak mati mensyirikkan Tuhan. Mereka buat dosa lain, yang lain semua Tuhan boleh ampunkan. Maka sampai masanya mereka akan dikeluarkan daripada neraka dan menerima syafaat pemberi-pemberi syafaat. Dan yang terulungnya adalah, yang memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kata Al-Imam At-Tahawi, ya Allah, tetaplah kami terus mati, kekallah hidup sampai mati dengan membawa agama Islam ini biiznillah ya Allah, supaya jadi apa pun syurga. Tapi tak adalah, tak apa, yang penting mati sebagai Muslim, jahat tak apa. Jangan. Sebab merasa aman daripada murka Allah itu bahaya tu. Kita takut tapi harap. Kalau takut sampai hilang harapan, itu menyebabkan kita putus asa. Sangka baik dengan Tuhan sampai tak apa, buat dosa, Tuhan Maha mengampun. Membahayakan, sebab kita akan terjebak di dalam dosa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka sekarang izinkan saya membaca teks kitab ini dari sekarang sampai ke habis tanpa sebarang huraian. Moga-moga berkat kita mendengar kalam beliau berdasarkan nuskah saya, walaupun kita tidak sempat untuk menghadamkannya secara huraian. Qala sayyidina al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nara as-salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblah wa nusalli ala man mata minhum ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم من ذلك شيء ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. Ini penting ya. Kami tak akan bangkit mengangkat senjata ke atas para pemerintah kami walaupun mereka menzalimi kami. Ini besar ni, apa namanya, walaupun dia bukan isu akidah, tapi ini isu fiqh yang dimasukkan dalam perbahasan akidah. Kerana orang-orang sebahagian ahlul bid'ah mengatakan kita boleh lawan, angkat senjata. Macam kita pilih pilihan raya, kita bukannya bawa senjata. Itu dah dibagi kebebasan. Kau kita nak pilih siapa, tapi dah terpilih, jangan tak puas hati lah. Jom kita angkat senjata, kita gulingkan kerajaan dengan senjata. Haram. Tapi dia zalim kita, sabar. Itu yang diajar dalam Islam. Wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru wala nad'u ala ahadin minhum. Kita tak akan doakan yang buruk-buruk kepada pemerintah.
Tapi dia jahat, doakan hidayah untuk dia. Sebab kalau dia dapat hidayah, baik nanti rakyat. Kata beliau, kami tak akan mendoakan seorang pun yang jahat di kalangan pemerintah kami. Matikan dia, hancurkan dia. Tak. Ini bukan pegangan Al-Imam Abu Hanifah Nu'man dan juga para ulama Islam. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahu min ta'atillahi azza wa jalla faridatan ma lam ya'muru bima'siyatin wa nad'u lahum bis salahi wan najahi wal mu'afah wa natba'u sunnata wal jama'ah wa najtanibu syuzuza wal khilafa wal furqah wa nuhibbu ahlal adli wal amanah wa nabghadu ahlal jawri wal khiyanah wa naqul Allahu a'lam fima ishtabaha alaina ilmuh wa nara al-masha 'ala al-khuffayn fi as-safar wal hadar kama jaa'a fil athar wal hajj wal jihad fardani madiyani ma'a ulil amri min a'immatil muslimin barrihim wa fajirihim la yubtiluhuma shay'un wa la yanquduhuma wa nu'minu bil kiramil katibin wa anna Allaha qad ja'alahum hafizin wa nu'minu bi malakil mautil muwakkal bi qabdi arwahil alamin wa bi azabil qabri liman kana lahu ahla wa bi su'ali munkarin wa nakirin lil mayyit fi qabrihi an rabbih wa dinihi ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ونؤمن بالبعث وبجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية والجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان ولا يبيدان وإن الله خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلا فمن شاء إلى الجنة أدخله فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار أدخله عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. Allah tak akan zalim selama-lamanya. Apa Tuhan buat pun tak ada istilah zalim. Taqaddasa an kulli su'in wa hayn wa tanazzaha an kulli aibin wa shayn. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. Ini orang Melayu kita buat doakan si mati, sedekah, ya Allah pahala biar sampai ke mati. Ini manfaat untuk orang mati. Ini akidah yang dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam At-Tahawi. Yang kita buat tahlil apa semua tu, kemudian kita mohon ya Allah sampaikan Allahumma ahdi sababa ma qara'na minal Quran hadiyatan minna wasilah. Itu semua kita mohon ya Allah sampaikan pahala kepada si mati. Kalau Allah nak sampaikan, Allah sampaikan. Mayat mengambil manfaat daripada orang mati. Masa kita sembahyang jenazah kan kita diminta untuk memohon keampunan. Mereka juga mengambil manfaat daripada kita. Kita pun dapat manfaat, dapat pahala mendirikan sembahyang jenazah. Masing-masing dapat manfaat. Tak tahu siapa yang seronok dapat manfaat. Si mati ke si kita kan? Wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat wallahu ta'ala yastajibu ad-da'wat wa yaqdi al-hajat wa yamliku kulla shay' wa la yamlikuhu shay' wa la ghinan 'anillahi ta'ala tarfat 'ain wa man istaghna 'anillahi tarfat 'ain faqad kafara wa sara min ahli al-hayn wallahu yaghdibu wa yarda la ka ahadin minal wara
wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra' min ahadin minhum wa nabghudu man yabghuduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Akidah kita cinta kepada seluruh sahabat Nabi, walaupun ada perbezaan pandangan sampai bawa pada peperangan, tetap semuanya dalam kehormatan kita. Tak akan kita maki dan cela para sahabat, sebab mereka walaupun bercanggah kadang-kadang kerana perbezaan pandangan, masing-masing mencari redha Allah, cuma orang ni betul, orang ni salah, tersilap dalam mengambil tindakan. Tetapi untuk maki, mana tidak. Maksudnya akidah Imam Abu Hanifah lari terus dengan akidah Syiah yang memaki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasbitul khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah. Yang paling afdal di kalangan seluruh umat Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang pertama. Summa li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, summa li Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, summa li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wa humul khulafa'ur rasyidun wal a'immatul mahdiyun, wa anna al-'asharata alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bil jannah nashhadu lahum bil jannati 'ala ma shahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu al-haqq. وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. Ulama-ulama lepas yang orang dah sepakat dan mereka ni orang yang baik, macam Imam Abu Hanifah, kita tak akan sebut mereka yang elok-elok. Siapa yang sebut mereka dengan benda yang tak elok, Imam Abu Hanifah tak reti, Imam Abu Hanifah itu, Imam Abu Hanifah ni tak ikut hadis lah, apalah, fahuwa ala ghairis sabil. Dia bukan berada di atas jalan ini, bukan berdasarkan akidah yang benar, bukan berdasarkan pegangan yang benar. Wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadi minal anbiya alaihi wassalam. Takkan kita kata Tok Kenali ni dia memang wali, tapi dia lagi hebat daripada Nabi Allah Daud alaihissalam. Tak. Mana-mana wali Allah pun tak akan sampai darjat seorang Nabi. Bahkan mana-mana wali Allah pun tak akan sampai ke darjat mana-mana sahabat Nabi, dari segi kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Wala nufaddilu ahada minal awliya'i ala ahadi minal anbiya'i alaihimus salam wa naqul nabiyyun wahid afdal min jami'il awliya' wa nu'minu bima jaa'a min karamatihim wa sahha 'anil thiqati min riwayatihim wa nu'minu bi asyratis sa'ati min khurujid dajjal wa nuzuli Isa ibn Maryam alaihi salam minas sama' wa nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha wa khuruji dabbatil ardi min mawdi'iha. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن يثيبنا على الإيمان. Ini nuskah saya. ونسأل الله تعالى أن يثيبنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق والحمد لله رب العالمين. Walaupun tak dapat dibaca semua, alhamdulillah kita sudah
mendengar keseluruhan kitab ini. Moga-moga kuat semangat kita untuk mendalami lagi kitab ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Mohon kemaafan di atas kekurangan. Nampaknya tak adalah Sahih Bukhari hari ni, dah terlepas dah kita. Semoga diizinkan Allah bertemu lagi satu hari nanti insya-Allah. Moga-moga dalam jagaan Allah dan moga-moga Allah memberkati kita semua. Mohon maaf terlambat 9 minit. Kita sama-sama tangguhkan majlis kita dengan sama-sama berselawat kepada Rasulullah. Kita tanya, tak dapat sanad ke? Kan kita dengar daripada mula sampai habis tadi. Sebenarnya mendengar, walaupun saya tak sebut saya ijazahkan, telah meriwayatkan, dan itu lebih besar. Sebagaimana saya telah mendengar seluruh kitab ini daripada Syekh Omar Abdullah Kamil. Jadi siapa yang dengar daripada awal sampai sudah tadi, dia sudah meriwayatkan kitab ini daripada saya dengan sanad saya sampai kepada Al-Imam At-Tahawi. Satu orang pula, Ustaz, saya datang lewat tak dengar yang awal-awal. Siapa yang datang lewat tak dengar daripada mula, yang dia dengar dia riwayatkan, yang dia tak dengar saya ijazahkan. Yang dia tak dengar, habis saya dengar dia belum sampai habis tak dapat ijazah. Lagi dahsyat daripada ijazah, sebab ijazah ni lebih rendah daripada nasma', daripada kita dengar terus. Sebab tu sahabat Nabi ketika meriwayatkan hadis, tak ada pun dia kata laqad talaba minar rasulillahi an yujizana. Nabi, kami telah minta kepada Rasulullah mengijazahkan kami. Tak, didengar terus diriwayat. Sebab mendengar lagi kuat daripada mengijazahkan. Ijazah ni asalnya kita tak dengar, tapi kita minta izin untuk diikat nama kita dengan nama mereka bersambung sampai kepada pengarang. Minta izin untuk masuk dalam list sanad. Itu namanya ijazah. Tapi kalau yang dengar dia belum mula sampai habis, walaupun saya tak sebut saya ijazahkan, sebenarnya dia sudah dia sebut saya telah mendengar kitab ini daripada fulan bin fulan, daripada gurunya sampai kepada Al-Imam At-Tahawi. Wa jazakumullahu khaira. Sekadar itu saja saya kira kita sama-sama tangguh dengan selawat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Moga diampunkan dosa kita seluruhnya biiznillah azza wa jalla. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih pada Syekh Khairul Nizam yang mana kita telah mengkhatamkan pengajian kita pada hari ini. Dan terima kasih pada tuan-tuan yang bermula pada awal sehingga akhir, dijemput untuk program esok bersama dengan dua penceramah selebriti keturunan Nabi lagi alim, Syekh Said Dr. Said Syahrizan dan Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri untuk mempelajari kitab Matan Siti Masalah dalam bidang fiqh. Ini akidah dah agak pening, fiqh insya-Allah tak pening sikit kot. Jadi jumpa esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.